كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dekat page saya pun boleh. Dekat ni lah saya punya Facebook pun ada. Masya Allah. Mana kita dah berserian ni mana secara live. Alhamdulillah. Suara saya dengar mana? Macam mana? Ya, Alhamdulillah. Selamat datang semua. Masya Allah. Hari ni untuk makluman semua yang tengah masuk live kita ni. Hari ni saudara Abang Syahrul Rizwan dan Abang Alif Aziz tak dapat bersama dengan kita. Doakan supaya Allah SWT pemudahkan urusan dia. Sebab kita dapat berita Abang Syahrul Rizwan dia sekarang ada masalah. Kurang sihat, kepala dia sangat pening. Kita doakan dia insya-Allah. Jadi Maulana tanpa buang masa insya-Allah Maulana boleh teruskan kita punya pengajian Hayatus Sabah hari ni insya-Allah. Tafadhal. Baik, insya-Allah. Yep. Ada dua, satu yang page saya, satu lagi yang saya punya personal. Ni personal. Hantar je link ni. Ni, jap. Ni copy link. Hantar. Dah copy, boleh paste je. Okay, dah live ke? Live. Dah Alhamdulillah. Kita lebih kurang ada 70 orang dah menonton. Okay, tak, saya dah masuk ke dalam ni? Dah ada dah. Kita dah ada live. Mana dah masuk? Mana dah masuk sekarang live? Dah. Cuba tengok lagi. Tapi internet saya macam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar. قصة أنس بن النضر رضي الله عنه. وأخرج ابن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخي بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال فما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل كذا في البداية. Minggu sebelum ni kita, 2 minggu sebelum ni lah kita ada briefly kita dah belajar tentang peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni adalah satu peperangan yang begitu hebat sekali, tragedi yang berlaku dalam sejarah Islam di zaman ketika hayat Nabi SAW yang tak pernah berlaku sebelum dan tak pernah berlaku selepas itu. Kerana
pertama kali orang Quraisy telah datang daripada Mekah dengan 3,000 orang dengan niat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara niat itu pun satu perkara besar di kalangan mereka kerana Nabi daripada kaum mereka sendiri dan mereka datang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata kepada Aisyah bila satu hari Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila berdarah berlumuran darah, bukan satu hari, bila balik daripada Uhud ni, berlumuran darah, Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, ada tak peristiwa yang lebih perik daripada ni dalam hidup Nabi?" Maka Rasulullah kata, "Ketika aku pulang daripada Taif, mereka lontarkan batu dan mereka tidak menerima dakwahku. Itu adalah lebih perik bagi aku." Menunjukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penolakan dakwah itu lebih menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada walaupun kaum Nabi datang serang Nabi untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Uhud ni. Walaupun yang Taif tu mereka bukan baling batu untuk bunuh Nabi, mereka baling untuk menghina Nabi saja, untuk halau Nabi. Tapi Uhud ni memang setiap lontaran, setiap serangan, setiap pukulan, setiap lemparan, lontaran semua untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu begitu tak pernah berlaku dalam sejarah sebelum dan selepas ini yang begitu dahsyat sekali satu peperangan yang berlaku. Dalam peperangan Uhud ni yang kita tahu ada 2 fasa, tapi sebenarnya ada 3 fasa, tapi yang main 2 fasa. Seperti mana yang kita belajar sebelum ni, pada fasa pertama bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan pasukan Manah kan di Jabal Rumat, kita panggil Jabal Rumah. 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair dan yang lain yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selebihnya 650 orang lebih kurang, kerana 300 orang tu dah cabut lari dah, munafik. Mereka ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan utama ke Uhud. Uhud belakang, contoh ni kabinet saya ni Uhud. Sini di kiri saya ni Jabal Rumat. Saya bagi untuk faham je lah. Dan ini Jabal Rumat ni, dan sini adalah ruang yang mana mereka akan datang untuk serang. Satu ruang terbuka belah kanan ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah letakkan pemanah di atas Jabal Rumat tu dan bagi tahu kepada mereka, kalau kamu nampak jenazah-jenazah kami dimakan oleh burung-burung pun sekalipun, jangan kamu turun daripada tempat itu. Tetapi serangan begitu strategik sekali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan begitu strategik sekali sehingga okey, live okey ke? Jadi begitu strategik sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan ni, bila serangan pertama mereka datang 3,000 orang, sedangkan yang ada dengan Rasulullah 700 orang, 300 orang telah lari dengan Abdullah bin Ubay. Yang kita belajar kan, mereka kata qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami, 2 makna ayat ni. Satu, kalau kami tahu ada benar-benar perang, kami dah bersama dengan kamu. Kami tak rasalah mereka nak serang begitu sekali. Tapi Abdullah bin Ubay kata kepada Rasulullah, kan kita belajar, kata Rasulullah tak dengar cakap saya. Buat apa saya nak dengar cakap Rasulullah? Saya katakan Rasulullah duduk dekat Madinah saja. Tapi inilah peperangan Uhud yang Allah nak tunjukkan kepada orang mukmin. Kata siapa waliya'lamal ladzina nafaqu. Allah kata nak tahu siapa munafik. Allah nak bezakan antara mukmin dan munafik di Madinah. Mereka tak tahu sebab ni baru tahun ke-3. Mereka tak kenal lagi siapa munafik. Lepas perang ni semua dah tahu dah. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu strategik Nabi letak 50 orang atas Jabal Rumat tu dengan yang baki 650 orang. Bila tentera datang tu mereka serangan daripada tentera Islam begitu hebat sekali. Walaupun dalam serangan pertama tu Hamzah radhiyallahu an, Hamzah bin Abdul Muttalib syahid, tetapi serangan pertama begitu hebat sekali yang dibuat oleh para sahabat seperti Abu Dujanah, main 3 lah, 4 orang warrior main dalam tu, Abu Dujanah, Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zubair bin Awam kan, yang kita dengar sebelum dia naik atas Talha bin Abi Talha punya kuda dan dia bunuh dia. Begitu sekali. Abu Dujanah serang Zubair bin Awam kata sehingga dia telah sampai ke khemah wanita. Orang musyrik dia mau bawa wanita sekali supaya nak bagi semangat kepada mereka dan untuk bantu mereka. Sehingga mereka nampak Hindun lari. Tapi sebelum tu berlaku syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam fasa pertama. Sebab apa? Fasa kedua Hindun dah tak ada dah. Mereka dah cabut lari dah. Sebelum mereka cabut lari, serangan pertama Hamzah memang begitu berani sekali bin Abdul Muttalib, tak ada siapa boleh bunuh dia.
Jadi meriwayatkan, Wahsy sendiri meriwayatkan bagaimana dia bunuh Hamzah. Dua orang tabi'in pergi jumpa Wahsy di Iraq. Ketika itu Wahsy dah tua, penglihatan dia pun dah tak berapa terang lagi. Dia datang jumpa Wahsy, dia tanya kepada Wahsy, dia kata, bagaimana kamu bunuh bapa saudara Nabi SAW? Bagaimana kamu bunuh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib? Maka dia kata, aku akan ceritakan sebiji seperti mana aku ceritakan kepada Nabi SAW. Seperti mana aku cerita kepada Nabi SAW ketika selepas Fatah Mekah. Bila mana aku tahu Rasulullah telah dapat kemenangan, aku telah lari ke Taif. Dan bila mana mereka datang jumpa aku, buat apa lari? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang beriman dia akan ampunkan. Kata, maka aku pun telah tutup muka aku dengan serban, aku pergi jumpa Nabi SAW. Aku belum sempat apa, kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nabi kata, engkau siapa? Engkau Wahsy. Dia kata, bagi tahu kepada aku bagaimana engkau bunuh bapa saudaraku. Hamzah ni seorang yang sangat berani, seorang yang sangat hebat, sehingga Allah bagi gelaran Asadullah, sehingga Allah, bagaimana engkau bunuh bapa saudaraku? Maka Wahsy bagi tahu, tuan aku iaitu Jubair bin Mut'im, aku adalah seorang hamba saja, aku tak ada kena-mengena dengan perang ni. Aku bunuh siapa pun aku tak untung apa-apa. Tapi Jubair bin Mut'im, tuan aku, dia kata kepada aku, kau pergi bunuh Hamzah, kerana Hamzah telah bunuh pakcik dia. Hamzah telah bunuh pakcik dia sebagai balas dendam. Dia kata, kau bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, aku akan bebaskan kau. Maka Wahsy kata, aku pergi sembunyi satu tempat daripada belakang. Bila aku nampak Hamzah bin Abdul Muttalib dia serang orang lain dan dia tengah sibuk menyerang orang lain, aku telah baling lembing daripada belakang. Lembing telah masuk, telah cucuk belakang Hamzah dan keluar daripada depan. Begitu kuat sekali sebab aku baling sekuat hati aku untuk membebaskan diri aku. Maka kata Hamzah bila tertikam, dia kalih ke belakang dan dia semata-mata untuk tengok siapa, dan dia cuba serang saya, tapi begitu kuat sekali tikaman saya, maka dia telah jatuh dan mati syahid. Bukan setakat itu, Hindun masa tu belum lari lagi. Maksudnya ni serangan pertama, masih pertempuran berlaku, Hindun datang. Dia keluarkan hati daripada perut Hamzah radhiyallahu anhu dan dia kunyah, gigit dan diludah. Bukan setakat itu, dia potong jari Hamzah dan dia jadikan rantai di leher dia. Sebab apa? Sebab Hamzah radhiyallahu anhu telah mati, telah bunuh bapa dia, Utbah, Hindun bin Utbah bin Rabi'ah dalam peperangan Badar. Masa mereka mubarazah 3-3, Hamzah, Ali dengan seorang lagi, mereka berhadapan dengan Utbah, Syaibah dengan anak dia. Jadi ketika itu Hamzah telah bunuh bapa dia, sebab tu dia nak balas balik. Maka dia telah keluarkan, dia gigit. Jadi bila berita sampai kepada Nabi SAW, Nabi kata, kalaulah Allah benarkan cincang menghina mayat-mayat, nescaya aku cincang 30 orang kerana apa yang berlaku kepada Hamzah. Maksudnya ramai sangat orang telah menyakiti Hamzah selepas dia dah disyahidkan. Sebab dia orang semata-mata untuk menyakitkan hati Nabi SAW. Sebab dia adalah bapa saudara Nabi SAW. Tapi pertempuran pertama tu dengan keganasan ataupun dengan kekuatan Zubair bin Awam, dengan Ali bin Abi Talib, dengan mereka ni telah serang Hamzah bin Abdul Muttalib. Semua, walaupun Hamzah telah syahid, tapi mereka berjaya tewaskan 3,000 orang ni. Mereka semua cabut lari. Sehingga diriwayatkan kata Hindun lari sampai nampak kaki dia, nampak rantai kaki dia, angkat dia lari. Maksudnya semua dah cabut lari. Maka ketika itulah berlaku kesilapan yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah sebut dalam Quran, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih. Kata Allah Subhanahu wa taala telah benarkan janji Allah dengan kamu, tetapi bila mana kamu telah gembira dan kamu telah lupa, maka minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, ada di kalangan kamu yang kejar harta, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kekalahan. Maksudnya apa yang berlaku? Mereka dah mula, bila mereka tunggu tengok musuh tak datang balik, mereka kata apa lagi? Tengok banyak harta rampasan. Harta rampasan peperangan ni, satu-satu pedang tu harga dia ribu-ribu ringgit, bukan murah. Maka mereka semua sibuk untuk kumpulkan harta rampasan ini. Termasuklah 50 orang yang Nabi SAW tetapkan, yang Abdullah bin Jubair Amir, dia ketua dia. Mereka pun bermesyuarat, kata apa lagi tunggu? Kita dah menang dah, mereka dah cabut lari dah. Begitu strategi hebat tengok Nabi letak kan.
Mereka hujankan dengan panah dan serangan yang begitu tepat, semua lari. Jadi bila berlaku serangan begitu hebat sekali, maka dah habis, mereka ni kata dah apa lagi, tunggu apa lagi, dah tunggu dah. Mungkin mereka tunggu dalam 40 minit hingga sejam, dah tak ada apa-apa lagi. Maka berlakulah watanaza'tum. Allah cerita dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, berlakulah perbalahan di kalangan mereka. Mereka kata dah, Nabi kata kalau belum menang jangan turun, sekarang ni dah menang dah, tak ada apa. Kalau tak turun kita tak dapat harta rampasan nanti. Mereka tak yakin pun dengan keadilan Nabi SAW. Kata Nabi akan, maksudnya mereka dah lupa semua tu. Nabi kata jangan turun. Mereka akhirnya 41 orang, lebih daripada 40 orang, daripada 50 telah turun untuk mendapatkan harta rampasan peperangan. Maka yang tinggal 9 orang, Khalid bin Walid telah bawa tentera, lebih kurang sejarah kata tak ada rekod, dalam 100 orang. Dan dia telah pusing, dua riwayat, satu kata dia pusing, dia turun ke bawah belakang Jabal Rumat tu dan dia pusing datang balik serang dengan tentera. Khalid bin Walid memang seorang pahlawan yang hebat. Jadi dia tunggu masa, dia tengok bila dah semua sibuk, dia turun. Satu lagi riwayat mengatakan dia pusing daripada belakang Gunung Uhud dan dia datang balik daripada sana. Walau bagaimanapun dia datang daripada laluan sini. Yang Nabi pesan kepada pemanah, jangan kamu turun. Sebab kamu turun semua tentera dalam bahaya. Selagi kamu ada panah ni, bukan macam kita sangka macam tu. Panah ni dia akan turun, zoom. Panah ni dia akan datang daripada tempat yang kita tak dapat lihat. Itu panah. Dia akan tiba-tiba muncul. Itu panah. Dia datang daripada atas biasanya. Sup. Jadi Nabi SAW dah kata jangan kamu turun sebab selagi kamu ada, kita selamat. Tapi mereka dah turun, habis. Ruang ni pun dah kosong, yang ada di sini dan mereka sibuk collect harta rampasan tu, peperangan. Khalid bin Walid telah datang, antara yang ni ataupun yang tu, walau bagaimanapun dia sampai, yang pertama nampak dia Nabi SAW. Yalah, Nabi begitu, nak kata Nabi punya tawajuh kepada tentera, Nabi yang pertama nampak. Nabi kata, ayuhan nas, inni Rasulullah. Masa tu dua pilihan, sama ada Nabi diam. Sebab kalau Nabi sebut, mereka akan tahu Nabi di mana. Mereka memang target Rasulullah saja. Mereka nak bunuh Rasulullah saja. Tapi Nabi pilih untuk selamatkan tentera. Kalau Nabi tak sebut apa-apa, mati mereka semua. Sebab Khalid bin Walid bawa 100 orang datang daripada belakang, pusing. Dan semua dalam persiapan yang mereka ni dah cabut semua dah. Dah buka dah baju perang semua dah. Sebab ingat dah habis dah perang. Pedang pun dah letak, unta pun dah, kuda pun dah letak, panah pun dah cabut letak. Perang ni bukan macam kita tengok wayang. Dia serangan, dia tubi-tubi. Maka Nabi kata, ayuhan nas, ini Rasulullah. Saya Rasulullah, musuh di belakang kamu. Maka mereka dah nampak Nabi SAW. Mereka terus kejar Nabi SAW. Abdullah ibn Qami'ah, Utbah bin Abi Waqqas, Abu Amir Ar-Rahib, Al-Fasik, dia dapat gelaran tukar kepada Fasik. Abu Amir ni adalah bapa kepada Hanzalah. Bayangkan, bapa perang daripada belah sana dan anak daripada belah orang Islam. Hanzalah telah syahid dalam peperangan Uhud ni. Dia datang, mereka ni telah terus target Nabi SAW. Ketika itu 7 orang Ansar dan 1 orang Muhajir, iaitu Talha bin Ubaidillah yang bersama dengan Nabi SAW. Nabi masa tu, diorang semua serang ni. Ini bukan drama, ini bukan movie. Diorang tengah serang depan. Nabi kata, siapa boleh melindung aku sekarang ni? Maksudnya bantu aku janji syurga untuk dia. Talha kata, kami, saya. Nabi SAW kata kepada orang Ansar, kata saya. Nabi kata, pergi. Maka dia perang, seorang Ansar telah syahid. Seorang. Sebab tu Nabi SAW puji Ansar. Kata orang Ansar ni, setiap kali Nabi dalam kesusahan, mereka akan depankan nyawa mereka. Mereka telah bagi nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Ansar hebat. Talha yang terakhir pergi. Bila Talha bin Ubaidillah pergi ke depan, dia lawan dan dia telah bunuh lebih daripada 7 orang ni bunuh. Talha bin Ubaidillah adalah Muhajir, mereka ni Ansar. Lebih, dan sehinggalah satu serangan yang telah potong jari dia. Masa tu dia kata his, maksudnya kalau bahasa kita aduh. Maka Nabi SAW kata, lau kulta, kalaulah kamu sebut bismillah, nescaya malaikat dah angkat kamu hingga ke langit dan orang akan lihat kamu, kemuliaan kamu. Itu pun Nabi tegur dia. Nabi kata, lau kulta, dalam perang pun Nabi sebut, kalau kamu sebut bismillah, nescaya malaikat dah angkat kamu. Yang belakang tu dia datang depan sikit, nanti tidur. Nabi angkat ke atas dan turun ke bawah. Dia kata, Nabi SAW kata, kalaulah kamu sebut bismillah, malaikat dah angkat kamu ke atas.
Dan kedua yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masa tu mereka dah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke belakang lagi. Mereka tengah cuba sedaya upaya untuk protect. Yang lain semua huru-hara telah bergaduh, telah lari, ada yang ke sana, ada yang ke sini, tak tahu dah apa. Sayyidina Abu Bakar pun tak ada kat situ dah. Semua dia bukan pergi cari harta rampasan, tapi dia pun ada dalam medan pertempuran. Maksudnya tak ada di sini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada masa itu adalah Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mereka Qatadah bin Nu'man kan, Qatadah bin Nu'man kata, saya membenteng Nabi ketika itu dengan saya tengok mana saja panah datang, saya kedepankan diri saya. Sehingga panah demi panah kena saya, kena baju besi saya, satu panah termasuk dalam mata saya. Sebab mata kan tak ada baju besi, termasuk, dia kata. Bila saya pusing tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang mata saya yang hancur tu. Nabi kata, ya Allah, mata Qatadah telah hancur kerana melindungi Rasulmu, maka kembalikanlah kepada dia mata yang lebih cantik. Bila Nabi letak, Qatadah kata, aku dapat penglihatan mata yang lebih cantik daripada sebelum itu. Ini semua berlaku dalam peperangan ni. Kemudian Abdullah bin Qami'ah ni, yang jahat ni, dia datang, dia pusing belakang, dia ambil pedang, dia tetak bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat. Dia kata, khudh ana bunu Qami'ah. Dia kata, ambil ini ya Rasul. Kata, aku anak Qami'ah. Dia kata, begitu sekali mereka benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Talha kata, aku sentiasa lihat, kata, ada dua orang malaikat. Memang kecederaan itu berlaku sebab agama menuntutkan pengorbanan. Nak tunjuk kalau Nabi tak kena apa-apa, Nabi bukan manusia, Nabi pun berlumuran darah. Kemudian Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandung Sa'ad bin Abi Waqqas, telah ambil batu dan baling ke mulut Nabi sehingga patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat mengatakan Nabi telah jatuh dan Nabi pengsan. Nabi pengsan masa tu. Dan masa tu panah datang. Ada kata dua panah, satu masuk kanan, satu masuk kiri. Ada kata sebelah kanan yang kiri itu kena tekanan daripada serangan Ibnu Qami'ah sehingga topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cengkam gusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah pengsan. Abdullah ibni Qami'ah ni, dia telah maju ke depan masa tu dan dia perang orang lain. Akhirnya dia telah bunuh Mus'ab bin Umair, iaitu pemegang bendera Muhajirin. Mus'ab bin Umair pula memakai pakaian lebih kurang sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tetak tangan kanan, Mus'ab nak jatuhkan bendera, jatuh bendera, kalah, tanda kekalahan. Dia pegang tangan kiri. Ini dah round kedua. Dia pegang tangan kiri, dia tetak tangan kiri. Mus'ab bin Umair ni lah seorang kaya raya yang kata kalau dia lalu dalam satu lorong pun orang boleh bau wangian dia. Begitu. Tapi mak bapak dia dera dia bila masuk Islam, dan dialah orang yang berhijrah pertama ke Madinah yang telah pergi mengajar orang Madinah, dan semua kabilah Madinah ni masuk Islam dengan berkat Mus'ab bin Umair. Maka di akhirnya mereka telah bunuh dia. Bila Abdullah bin Qami'ah bunuh dia, maka dia sebarkan berita. Dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ada orang kata warna wajah muka Mus'ab dan pakaian dia ketika itu lebih kurang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, qutila Muhammad, Nabi Muhammad telah mati, telah dibunuh. Berlakulah huru-hara. Maka Khalid pun hentikan serangan sebab dah itulah matlamat dia orang. Itulah berlaku huru-hara. Maka tadi itulah saya bacakan, masa ketika itu beberapa orang, satu Sa'ad bin Rabi'ah, kedua Anas bin Nadar. Sa'ad bin Rabi'ah tanya kepada orang, apa ni, apa berlaku? Dia kata, kau tak dengar ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Dia kata, kalau dah syahid, dia kata, kau orang buat apa lagi? Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, pergi perang. Dia kata, sesungguhnya aku dapat bau syurga. Maka dia pun telah pergi perang, dan sebelum dia syahid kan, nanti saya cerita, begitulah Anas bin Nadar radhiyallahu an. Dia pun telah pergi dan dia telah pergi serang dan dia telah mati syahid dalam peperangan. Anas bin Nadar ni adalah pakcik kepada Anas bin Malik. Dia kata, kamu duduk buat apa? Dia kata, hidup apa lagi? Dia kata, kalau Rasulullah dah tak ada lagi. Sehingga dia telah pergi berjihad dan dia pun telah mati syahid. Begitu semangat. Para sahabat ni, mereka keluar dengan peperangan Uhud ni pun untuk mati. Bukan untuk pergi menang. Bukan untuk balik dengan hidup. Sebab tu Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu kata, bila aku keluar aku tak pakai baju besi. Umar kata, kenapa tak pakai baju besi? Zaid ni adalah adik kepada Sayyidina Umar. Dia kata, engkau pergi nak syahid, aku pun nak syahid.
Begitu maka mereka lepas dengar Nabi SAW telah syahid, mereka telah perang. Bila Sa'ad bin Rabi' kata tu, maka turunlah ayat Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Kata Nabi pun seorang Rasul seperti Rasul-Rasul dulu. Kalau Nabi dibunuh, adakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang asal? Kerana ketika itu orang Islam dia dengar Nabi dah wafat, dah syahid, mereka kata baik kita pergi negotiate dengan Abdullah bin Ubay, suruh negotiate dengan orang Quraisy. Mana tahu dia orang selamat, dengan dia orang lepaskan kita. Begitu sekali dah berlaku huru-hara. Atau Allah turun dalam Al-Quran kata ini pun Allah ampunkan, walaqad afa ankum. Allah kata ini pun kami ampunkan kesilapan kamu. Allahu Akbar. Hanzalah, dalam tu Hanzalah juga telah syahid. Kan Hanzalah radhiyallahu an yang mana dia baru kahwin, dia pun telah syahid. Ketika itu yang Nabi SAW lihat selepas itu, bila tengok jenazah dia basah, Nabi SAW kata apa yang berlaku? Dia kata dia bawa kahwin, tak sempat pun mandi. Selepas dia bersetubuh dengan isteri dia, malaikat telah mandikan dia. Lepas peperangan Uhud, maka dapatlah gelaran Ghasilul Malaikah. Hanzalah, bapa dia Abu Amir Al-Fasik, yang mana dia mula-mula perang Uhud ni, dia datang dulu. Dia kata kepada orang Ansar, kata tak lupa ke aku? Dia kata aku orang kau. Dia orang Ansar juga. Lepas bila Nabi datang, dia lari ke Mekah. Dia tak nak masuk Islam. Nama dia mula-mula Abu Amir Ar-Rahib, bapa kepada Hanzalah. Dia kata engkau siapa? Dia kata kami tak kenal engkau. Dia kata aku Abu Amir Ar-Rahib. Dia kata engkau Abu Amir Al-Fasik. Kamu telah pergi tinggalkan Nabi dan kamu tak nak masuk Islam. Dia lawan daripada pihak sana, dia pun menyakiti Nabi SAW. Daripada pihak sini, Hanzalah radhiyallahu anhu telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disyahid dalam pertempuran dalam Uhud ni. Dan ada seorang sahabat nama dia Al-Usairim, Amr bin Thabit Al-Usairim, yang Nabi SAW kata, amila qalilan wa ajruhu katsira. Dia baru masuk Islam, dia terus menyertai peperangan Uhud dan dia terus syahid. Dia tak semayang satu semayang pun. Dan Nabi SAW kata kepada berkenaan dia, kata amal dia sedikit tetapi ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perang inilah bila nampak Nabi SAW tewas, Ubay bin Khalaf telah datang. Yang mana kita dengar kan, Ubay bin Khalaf di Mekah dulu, dia kata ya Rasulullah, dia paling banyak menyakiti Nabi dengan lidah dia. Dia termasuk golongan yang telah letak perut unta atas di belakang Nabi SAW. Dia kata ya Rasulullah, dulu kat Mekah dia kata, aku ada pelihara seekor kuda yang aku bagi makanan yang daripada makanan yang istimewa. Untuk satu hari aku akan bawa kuda tu dan bunuh engkau. Nabi kata tetapi aku akan bunuh engkau. Dia pun datang dengan pedang dia, dengan kuda. Dalam peperangan ni, orang yang ada kuda ni dia ada extra strength. Dia berkali ganda dia punya kekuatan, tak sama dengan yang berjalan kaki. Sebab kuda dia punya pantas tu lagi pantas. Dia langgar pun orang boleh mati. Betul tak? Kalau kita langgar orang, kita terpelanting. Kuda, datang dengan kuda dengan pedang. Sebab dia nampak Nabi dah terbaring. Kata ni peluang. Maka bila ketika itu sahabat dah berkumur Nabi, mereka bangun nak melindungi Nabi SAW, nak bunuh Ubay. Nabi kata biar dia datang. Bila datang Nabi SAW ambil sebuah lembing, Nabi baling, ada lubang sedikit dia baju besi, kena sedikit saya terus dia tu hoyong hayang. Dia balik ke belakang. Dia orang kata kenapa? Dia kata Nabi Muhammad dah bunuh aku. Nabi Muhammad dah bunuh aku. Kata mana? Apa jadi? Dia orang buka tu, dia kata luka sikit je ni, tak ada apa. Tapi dia kata tak. Dia kata demi Allah, kalau Nabi Muhammad ludah aku pun aku dah mati. Kerana Nabi dah sebut dekat Mekah dulu, Nabi akan bunuh aku. Dia pun yakin dengan sabda Nabi SAW. Maka dalam peperangan Uhud ni, bila mereka dengar berita Nabi SAW telah wafat, mereka pergi. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semua, hadis ni Abu Bakar sendiri meriwayatkan, dia kata maka aku pun lari ke arah, bila aku dah nampak Nabi SAW terbuka, maka aku pun lari ke arah Nabi SAW. Bila dah mula reda, baru aku nampak Nabi kat belakang tu cedera parah, aku pun lari. Tiba-tiba aku nampak daripada jauh, dia kata ada seorang yang cedera parah juga. Dia kata aku harap itu mesti Talha bin Ubaidillah, dan bila aku lihat betul Talha bin Ubaidillah. Dan satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tak cerita, dia yang bersama Nabi SAW yang hulurkan anak panah kepada Nabi, yang Nabi hulurkan anak panah kepada Nabi. Kata fida ka abi wa ummi irmi ya Sa'ad, balinglah, panahlah wahai Sa'ad, aku korbankan ibu dan ayahku untukmu, aku tebuskan ibu ayahku untukmu. Ini seorang sahabat yang Nabi pernah sebut perkara ini. Dia pun ketika itu dia pun cedera parah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf tempang, Qatadah bin Nu'man mata dia kan kena serang, Talha bin Ubaidillah memang dah jatuh
dah jatuh dalam keadaan, maksudnya kritikal. Bila mereka datang kepada Nabi SAW, Nabi berulang-ulang kata, Nabi kata kalau nak lihat syahid, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Kata pergilah bagi kalau nak lihat syahid di atas muka bumi ini, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar Siddiq kata, aku pun lari. Bila aku lari, aku nampak daripada jauh Talha dan aku nampak seorang lagi yang lintas aku dan aku lihat siapa yang macam begitu laju seperti kilat, rupanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka telah kejar jumpa Nabi SAW, maka aku lihat panah di kanan Nabi SAW dan di kiri Nabi SAW baju besi Nabi yang tercekam di gusi Nabi. Begitu teruk sekali Nabi berlumuran darah. Maka aku nak keluarkan panah tu. Abu Ubaidah kata, wahai Abu Bakar, izinkanlah aku, biarlah aku yang buat. Abu Bakar kata, Abu Ubaidah merayu. Maka aku izinkan, maka dia telah cabut panah tu dengan gigi dia. Dia buka supaya tak menyakitkan Nabi SAW. Dan begitulah disebayangkan gigi kedua-dua gigi dia patah, bagaimana kesakitan Nabi SAW pada ketika itu. Bila Nabi pulang, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata kami tuang air, siram air ke atas Nabi berkali-kali tapi darah tak nak berhenti. Darah mengalir berterusan sehingga Fatimah radhiyallahu anha telah ambil sedikit daripada daun-daun kurma dan telah letak tutup lubang supaya tidak mengalir. Ini Nabi SAW. Ini Nabi SAW cedera parah. Dalam tu termasuklah Nabi SAW bila dapat tahu kata Hanzalah telah syahid, Nabi SAW pergi cari dan Nabi begitu sedih sekali melihat apa yang mereka buat. Mereka telah cincang, bukan tu cincang yang saya sebut tadi, mereka cincang Hanzalah radhiyallahu an. Bukan Hanzalah, Hamzah radhiyallahu an. Nabi SAW begitu sedih sekali masa tu. Dan Nabi SAW kata, kalaulah dalam Islam dibenarkan, saya aku dah balas ni dengan 30 orang. Nabi kata perkara tu, tapi Allah kemudian turun ayat Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau nak balas pun balas sama rata saja. Bahkan Allah telah haramkan tak boleh mencincang, menghina orang yang telah mati. Di pertempuran yang begitu hebat, mereka dah pergi. Tapi Nabi SAW dalam keadaan parah, kan, berlumuran darah. Tapi bayangkan, untuk buktikan kepada kita, kata Nabi pun berkorban begitu sekali untuk sampaikan agama kepada kita. Bila Nabi dibaling batu oleh Utbah bin Abi Waqqas, maka Nabi kata ketika itu, bagimanalah Allah nak ampunkan mereka ini yang melakukan begitu dengan Rasulullah yang datang untuk berikan manfaat kepada mereka. Maka Allah turunkan ayat itu pun Allah tegur. Allah kata jangan cakap macam tu. Kata beri keampunan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali. Majoriti mereka ni semua dapat hidayah. Jubair bin Mut'im yang saya sebut tadi, yang hantar Wahsy itu pun, dia pun dapat hidayah. Dia anak kepada Mut'im bin Adi, yang dalam sirah kita belajar yang beri keamanan kepada Nabi SAW masa Nabi pergi ke Taif tu. Mut'im bin Adi ni, Jubair ni lah yang hantar Wahsy untuk bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka turun ayat tu. Lepas tu baru Nabi SAW doa, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tak mengenali aku sebenarnya. Mereka tak tahu aku datang untuk bagi manfaat kepada mereka. Aku nak selamatkan mereka daripada azab Allah. Aku nak bawa mereka kepada syurga. Aku nak bawa mereka kepada keselamatan yang mereka tak mengenali aku. Maka bila mereka bawa Nabi SAW pulang, Nabi SAW sampai masuk balik ke kota Madinah, dah habis mereka dah lari, orang musyrik dah lari. Wanita-wanita tunggu nak tengok siapa yang telah syahid, siapa yang hidup lagi. Siapa lagi saya tinggal? Ubay bin Khalaf. Saya rasa semua dah. Maka ketika itu Nabi SAW sendiri dalam keadaan berlumuran darah, Nabi telah pergi menziarahi Hamnah. Hamnah binti Jahash ni adalah isteri kepada Mus'ab bin Umair. Dia adalah adik kepada Fatimah binti Jahash. Fatimah binti Jahash, nanti saya cerita. Fatimah binti Jahash ni panjang. Dia isteri kepada Ja'far, isteri kepada, kemudian dia kahwin dengan Abu Bakar, kemudian dia kahwin dengan Ali radhiyallahu anhu bila mereka sorang-sorang meninggal dunia. Kan Ja'far meninggal dunia dalam Mu'tah. Bila dia meninggal dunia, Abu Bakar kahwin dengan dia. Kan? Bila dia meninggal dunia, jadi panjanglah cerita kan. Itu Zainab, bukan Fatimah, Zainab. Ini Hamna. Dia Hamna binti Jahash kan. Ini nama dia Hamna binti Jahash. Saya pun keliru, bukan Fatimah, Zainab binti Jahash yang dia kahwin tu. Walau bagaimanapun, Hamna bila Nabi SAW bagi tahu kepada dia, kata berita ihtasibi, maksudnya harapkanlah ganjaran daripada Allah. Dia pun tahu mesti ada berita sedih. Dia kata siapa? Dia kata abang kamu telah syahid. Dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi kata yahtasibi, anggap, tunggulah, harapkanlah ganjaran daripada Allah. Dia kata apa cerita? Dia kata suami kamu juga telah
syahid. Maka dia menangis begitu teresak-esak sekali. Sebab ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebenarnya seorang suami memiliki kedudukan yang tinggi di mata seorang isteri. Sebab bila dia dengar abang dia meninggal pun dia tak begitu sedih. Tapi bila dia dengar kata suami dia syahid, maka dia menangis begitu teresak-esak sekali. Dan ada seorang wanita lagi yang namanya tak ada dalam sirah. Dia tunggu Nabi SAW. Berita sampai kepada dia satu persatu, kata anak kamu telah syahid. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai lagi berita anak kamu tengah syahid, bapa kamu syahid, abang kamu syahid. Dia kata bagaimana keadaan Nabi SAW. Maka bila dapat tahu Nabi SAW dah mula sampai ke Madinah, maka dia kata kullu musibati ba'daka jalal. Dia kata ya Rasulullah, dia kata semua musibat selepas tengok kamu ringan. Maksudnya kurang daripada kalau kamu masih hidup. Sebab mereka pun dapat berita Nabi dah wafat, Nabi dah syahid. Mereka tunggu. Maka Nabi SAW telah pulang. Pulang ni pun belum habis lagi peperangan. Nabi kata kepada para sahabat sekarang ni, mereka mungkin datang lagi sekali. Maka siapa yang sedia untuk pergi ke serangan ni? Dan Nabi kata mestilah daripada kalangan yang bersama dengan kita pada siang hari tadi. Yang tak pergi, yang 300 Abdullah bin Ubay tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang mana ikut saja. Maka ketika itu Nabi telah lantik Ali bin Abi Talib sebagai dia punya ketua, dan Nabi telah utuskan ke Hamra al-Asad, di mana lebih 70 orang telah pergi. Keesokan hari Nabi pun telah pergi ke sana, dan Allah telah puji mereka dalam Quran, yang mana Aisyah radhiyallahu anha sendiri telah meriwayatkan kepada Urwah bin Zubair. Urwah ni anak saudara dia, anak kepada Asma. Dia meriwayatkan, dia kata bahawa Aisyah radhiyallahu anha beritahu bahawa ayat alladzina istajabu lillahi walir rasul idza da'akum, kata siapa yang telah menyahut panggilan Nabi, maksudnya permintaan Rasulullah, di situ termasuklah kedua-dua, itu ayah kamu Zubair bin Awam dan juga atuk kamu Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun mereka semua parah, tapi mereka juga telah pergi untuk menyahut permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah pergi ke Hamra al-Asad untuk lihat adakah mereka, Nabi kata kepada mereka, nak bagi tahu punyalah intelijen Nabi. Nabi kata kalaulah mereka dah naik unta, maksudnya mereka akan balik ke Mekah. Kalau mereka masih di atas kuda, maksudnya mereka akan serang balik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sebaliknya. Allah nak berikan hidayat kepada mereka ni, walaupun mereka datang serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah berlaku perselisihan di situ antara Ikrimah dengan Safwan bin Umayyah. Ikrimah anak Abu Jahal, Safwan anak kepada Umayyah bin Khalaf. Ikrimah kata, di sinilah yang mengatakan, kata Uhud ni kemenangan untuk orang Islam. Ikrimah kata menang apa? Nabi pun kita tak berjaya bunuh, dan kita tak berjaya gembirakan wanita kita pun. Maksudnya mereka bawa wanita nak tunjuk kata kami hero hari ni. Itu pun tak berjaya, dia kata. Kita menang, kita kena serang balik. Safwan kata tak, dia kata kalau serang sekarang mereka dah buat persiapan dan kita akan tewas. Jadi mereka berbalah, tapi Ikrimah pegang, kata tak, kita nak juga. Ketika itu ada seorang nama Ma'bad al-Khuzai. Dia orang musyrik juga, tak masuk Islam. Dia baru jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dia pun orang Mekah. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, dia kata aku minta maaf dengan apa yang berlaku ni. Kan aku tak sangka mereka buat begitu sekali kan dengan kau itu dan ini. Dan dia dalam perjalanan pulang, saya terlupa tadi, bila mereka dah lari, Abu Sufyan datang kali terakhir untuk cek betul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mati kan. Maka ditanya, dia kata mana Rasulullah, dia kata mana Muhammad, dia kata masih hidup lagi, tak ada jawapan. Umar nak jawab, Nabi kata diam. Dia kata mana Abu Bakar, mana anak Abu Quhafah, semua diam. Dia kata mana anak Khattab, semua diam. Maka dia kata, bila dia kata u'lu Hubal, dia kata maka tinggilah Hubal ni, nama berhala dia orang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sekarang jawab. Kalau tak ada, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Maka baru dia orang tahu. Dan dia kata Nabi pun hidup, Abu Bakar pun hidup, aku pun hidup. Maka Abu Sufyan kata walau bagaimanapun, dia kata apa yang berlaku di Badar ini kami balas balik dan kita akan temu balik lagi sekali. Dia kata dalam medan peperangan, dia kata dia seorang yang jujur lah. Dia kata apa saja mereka lakukan dengan jenazah orang Islam, para syuhada ini, bukan aku perintahkan, dia kata. Maksudnya mereka cincang, mereka hina ni, bukan aku. Tapi aku tak mohon maaf pun atas tu. Maksudnya aku tak suruh dan aku tak rasa bersalah pun atas tu.
Begitu sekali. Lagi satu, maka Nabi SAW kebumikan pengebumian mereka. Safiyah binti Abdul Muttalib datang bila dapat berita Hamzah bin Abdul Muttalib telah syahid. Dia bawa 2 kain kafan untuk abang dia. Mereka ni saudara kandung, maksudnya mak bapak yang sama. Bila datang, dia nak pergi, nak tengok Hamzah, Nabi larang. Mula-mula orang larang dia pergi juga. Anak dia datang, larang dia. Anak dia siapa? Zubair bin Awam. Larang dia, kata tak, dia kata pergi. Dia kata ini adalah perintah Nabi SAW. Terus dia terhenti. Walaupun Nabi SAW anak saudara dia, tapi begitu mereka taat kepada Nabi SAW. Walaupun anak saudara dia. Dia kata ini perintah Nabi SAW. Maka dia tak pergi. 2 kain kafan tu bila dia tengok, kata Hanzalah, Mus'ab bin Umair pun tak ada kain kafan, ni pun tak ada kain kafan, maka 1 kain kafan diberikan kepada Mus'ab, 1 lagi mereka telah kebumikan Hamzah. Jadi kedua-dua ni ada cerita yang mengatakan tak cukup kain, dan bila tarik ke kepala maka terbuka kaki dia, bila tarik ke kaki terbuka kepala dia, maka Nabi kata tutuplah kepala dan tutuplah kaki mereka dengan daun-daun. Begitu sekali keadaan mereka, nak kebumikan pun tak cukup kain. Begitu miskin sekali mereka. Termasuklah sahabat lain yang banyak yang syahid dalam ni, yang kata 70 orang itu kebanyakan Ansar. Kebanyakan orang Ansar. Sebab Ansar ni memang hebat mereka. Termasuklah yang Anas bin Nadar kita belajar. Dia kata dia bau syurga dan dia pun telah perang. Sa'ad bin Rabi'ah ni, bila Nabi SAW parah tu, Nabi SAW hantar utusan Zaid bin Thabit, kata pergi cari Sa'ad bin Rabi'ah. Maka dia, Zaid bin Thabit kata, Sa'ad bin Rabi'ah, dia kata aku pun pergilah cari. Dan bila aku jumpa dia, aku nampak lebih 70 tikaman. Dan aku beritahu kepada dia bahawa Nabi SAW sampaikan salam kepada kamu. Dan Nabi SAW minta aku khabarkan kepada Nabi bagaimana keadaan kamu. Maka dia kata, ala Rasulillahi salam wa alaikassalam. Sampaikan salam kepada Rasulullah dan kepadamu juga salam. Dan beritahulah kepada dia, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Dia kata aku telah bau syurga. Dan beritahulah waqul liqaumil ansar. Ni masa tu peperangan masih jalan lagi. Maka dia kata, katalah kepada Ansar, la udra lakum indallahi in yukhlasa ila rasulillahi wa fikum syufrun. Dia kata, kalaulah ada seorang pun daripada kalangan kamu masih hidup dan mereka syahidkan Nabi SAW, maka kamu tak akan dapat jawab depan Allah nanti. Dia beritahu, kita pesan kepada kawan-kawanku Ansar untuk membela Nabi SAW. Inilah Ansar yang Nabi puji. Kata orang Ansar ni dalam keadaan susah mereka depankan diri mereka. Dalam keadaan senang mereka utamakan saudara mereka. Ajib. Dan kemudian dia kata, jazallahu anna wa an jamil ummati khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri balasan yang baik, dan dia doa untuk semua. Ini cerita Ansar yang dia pun yang banyak, dalam kata 70 orang tu yang syahid kebanyakan adalah orang Ansar. Orang Muhajirin sedikit, orang Ansar banyak syahid. Sebab semangat mereka untuk berikan nyawa untuk agama. Bukan kata orang Muhajirin ni tak berani, tapi orang Ansar ni mereka berebut-rebut. Sebab tu bila Muhajirin nak bagi nyawa, nak melindung Nabi pun, dia kata biar saya. Banyakkan mereka yang syahid. Saya cerita tentang Hamra al-Asad tu, maka di situ Ma'bad al-Khuzai ni dia jumpa Rasulullah SAW dalam perjalanan balik. Dia bertemu dengan jemaah ni, maka orang-orang musyrik kata masa tu, tak apalah kita dengar Ma'bad kata apa. Sebab Ma'bad dari Madinah tu, tanya dia macam mana. Ma'bad kata macam mana? Dia kata mereka dah buat preparation dah, mereka nak serang kamu. Yang tak pergi keluar tu pun, dia pun nak datang. Di sebiji macam Safwan cakap tadi. Jadi mereka pun telah balik. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan macam ni, kemenangan Allah berikan kepada orang Islam, walaupun banyak yang syahid. Banyak yang Nabi SAW berlumuran darah. Tapi kemenangan sebab apa? Kebanyakan yang datang serang Nabi SAW, termasuklah ketua mereka, akhirnya Allah berikan hidayat, seperti Abu Sufyan, Ikrimah, Safwan, Khalid bin Walid sendiri yang telah menyebabkan kekalahan kebanyakan orang mati tu. Dia pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayat, dan dia telah menjadi panglima Islam yang dapat gelaran daripada Nabi SAW, Saifullah, kan, pedang Allah Subhanahu. Ini Khalid bin Walid. Di Hamzah radhiyallahu anhu, bila kesyahidan Hamzah, bila Nabi SAW balik ke Madinah, Nabi menangis. Berhari-hari Nabi menangis.
Nabi kata amma Hamzah, kata Hamzah ni seorang pun tak ada nak menangis, tak tangisi dia sebab tak ada siapa keluarga Nabi, keluarga dia banyak di Mekah kan, tak ada siapa. Begitu Nabi menangis kerana sedih kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah beri gelaran. Bila Nabi sedih sekali, Nabi Allah beri gelaran kata Hamzah adalah asadullahi wa asadur rasulih, Hamzah adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Inilah sedikit tentang peperangan Uhud yang kita belajar bagaimana mereka telah berikan nyawa mereka dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kan? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata pelajaran yang kita dapat daripada Uhud ni pada ketika itu, Allah nak asingkan waliya'lamal ladzina nafaqu. 300 orang yang lari itu mereka dah tahu kata mereka ni munafik. Allah nak bagi tahu kata ini munafik dan orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran kata walaupun kamu masa tu kamu lari, kamu lebihkan harta, kan, kamu tinggalkan Rasulullah, kata irtus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum. Nabi terpaksa panggil kamu daripada belakang. Dan Allah kata innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, kata Allah telah ampunkan kamu, walaqad afallahu anhum, Allah telah ampunkan mereka. Semua ni. Memang para sahabat, bila serangan kedua lebih-lebih lagi yang berlaku daripada Khalid bin Walid dengan begitu kuat sekali, masa tu banyak lari sebab tak, senjata pun tak ada, pakaian besi pun tak ada, mereka lari. Dan kemudian wanita-wanita pun seperti Aisyah radhiyallahu anha, mereka pun datang, dan Ummi Sulaim, mereka datang untuk membantu orang-orang yang cedera. Biasanya wanita tak datang dalam peperangan, tapi kerana dekat dengan Madinah mereka datang dan mereka telah bantu para sahabat yang telah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan semua. Nabi kata mulakan dengan solat jenazah kepada hafizul Quran, siapa yang telah hafaz Al-Quran. Di situ Nabi bagi tahu betapa mulianya, Nabi nak bagi tahu mereka yang telah hafal Al-Quran. Nabi kata mulakan pengebumian dengan para hafiz Al-Quran dan diikuti dengan yang lain-lain. Nak beritahu kedudukan hafiz Al-Quran. Dan Nabi telah berdiri doa. Nabi tak solatkan jenazah sebab mereka syahid, Nabi doa untuk mereka. Banyak orang salah faham, kata Nabi solatkan jenazah, bukan, Nabi doakan para syuhada Uhud. Dan Uhud telah menjadi satu gunung yang Nabi kata jabal yang yuhibbuna wa nahnu nuhibbu, gunung yang cinta kami dan kami cinta dia. Dan Nabi kata dia akan jadi gunung di syurga, depan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab berkat pengorbanan darah-darah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada sedikit sebanyak yang tinggal kita akan buat pada minggu yang akan datang. Setakat ini saja insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa ini pengajaran untuk kita dan untuk kita mengenal akan kehidupan mereka. Bagaimana mereka sanggup bagi nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana keadaan kita, kan? Kita yang lemah ni, jadi kita kena banyak belajar, barulah kita tahu mereka telah mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jugalah korbankan diri kita, kan, masa kita, harta kita, saat kita, semualah apa yang kita ada, berikan untuk agama. Tak payah bahagi dah. Semua untuk agama sahaja. Pembahagian ni cerita lama. Sekarang ni semua total, in totality. Setiap kerisauan kita, setiap pemikiran kita, setiap sen kita, setiap nafas kita, setiap saat kita hanya untuk agama Allah. Tak ada bahagi-bahagi dah. Kalau untuk Allah, okey. Tak ada. Saya tak ada masa untuk itu. Boleh insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oh